Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah suara saya jelas? Alright, okay. Selamat petang semua. Okay, insyaAllah kita berada di sesi orang kata sesi yang sangat-sangat penting sebenarnya. Kan? Di mana kita akan berkongsi ataupun kita akan ada pengisian yang sangat penting berkenaan Palestin. Isu yang sangat-sangat hangat yang mana sekarang ni pun masih lagi berlaku peperangan di Semenanjung Gaza. Yang mana hari ini kita nak bawakan kepada anda semua satu perkongsian daripada insan yang istimewa, daripada kita punya speaker jemputan yang kita datangkan khas, iaitu siapakah dia? Kan speaker kita iaitu TS IR Muhammad Hushaini. Okey, insyaAllah sebelum tu siapakah yang bersama-sama dengan saya pada petang ini? Okey, kita nakkan lebih banyak mata lagi, tak cukup mata lagi ni untuk kita mendengar perkongsian yang sangat-sangat best, insyaAllah, yang sangat-sangat memberi impact, yang mana perkongsian ini adalah untuk kita meningkatkan kesedaran kita, meningkatkan ilmu kita berkenaan apa yang berlaku di Semenanjung Gaza, Tafad Al-Aqsa, dan saya minta kepada anda semua untuk sharekan kan live kita kepada lebih ramai insan-insan yang anda kenal, kepada postgraduate kan di pelbagai bidang, mana-mana bidang pun yang anda kenali kan daripada pelbagai universiti. Sebab kita nak mendengar perkongsian yang sangat penting sebenarnya. InsyaAllah kita akan berlangsung sekitar 1 jam 30 minit untuk mendengar perkongsian ini. Terima kasih kepada Puan Najwa Ilya, yang tag rakan-rakan. Kita kena tag rakan-rakan, kita kena sharekan seramai yang mungkin supaya info ini dapat diteruskan, dapat disampaikan kepada lebih ramai orang. Tekan button share, tag ramai-ramai, kan kawan-kawan kita mungkin berada di universiti yang sama-sama lakukan kajian dengan kita, yang mungkin anda kenal, anda punya pensyarah mungkin, ke expert, kan insyaAllah kita nak dengarkan perkongsian yang menarik, yang orang kata membuka mata kita lah, insyaAllah. Alright, so saya tidak ingin bercerita panjang sebenarnya, sebab kita nak mendengar perkongsian yang sangat-sangat penting. Alright, so sebelum saya menjemput kita punya penceramah jemputan yang kita datang khas, daripada Petronas dan juga merupakan ahli NGO Solidariti Pembebasan Palestin. Izinkan saya untuk memperkenalkan speaker, iaitu Ustaz IRTS Haji Muhammad Hushaini Haji Muhammad Naim, seorang jurutera mechanical di Petronas, yang mana beliau merupakan graduate University of Melbourne, Australia pada tahun 2005 dalam bidang kejuruteraan mechanical di bawah tajaan Petronas. Dan kini lah beliau telah pun bekerja ataupun telah berkhidmat lebih 15 tahun di Petronas dalam bidang industri minyak dan gas negara. Dan mesti ramai yang kenal, beliau merupakan suami kepada Ustazah Dr. Hajah Hidayah Haji Ahmad Azam, Dr. Hidayah Ahmad Azam kita, dan dikurniakan 7 orang cahaya mata, dan juga beliau aktif dalam kepimpinan NGO dakwah serta memberi latihan kepimpinan kepada aktivis dan pelajar di dalam dan di luar negara. Beliau adalah graduan Syariah Universiti Melaya, pemegang tauliah Jabatan Mufti Negeri Melaka, dan sering menulis dan memberikan pandangan di media perdana. So Ustaz IRTS Haji Muhammad Hushaini merupakan seorang jurutera profesional berdaftar di Lembaga Jurutera Malaysia,
ahli korporat institusi jurutera Malaysia IJM, okay, jurutera steam dan dam pembakaran dalaman yang diiktiraf oleh JKKP Malaysia. Serta pemeriksa bertauliah kan dengan institusi Petroleum United States. Selain itu juga, okay, Ustaz IRTS Haji Muhammad Hussaini juga adalah panel EAC ataupun ETAC yang dilantik oleh LJM, panel penasihat industri, pensyarah pelawat serta pemeriksa luar di UTM, UTP dan juga UNIMAM. Okay. Beliau sedang melanjutkan pelajaran dalam PhD industri. Sekarang sedang buat PhD dalam bidang kejuruteraan mechanical nuclear di bawah tajaan Petronas di Universiti Malaya Kuala Lumpur. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan kita punya profil, kita punya penceramah jemputan kita. Okey, dan insya-Allah kita nak menjemput kan kita punya speaker, yes, Haji Muhammad Hussaini. Silakan IR. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Khabar Dr. Farida? Sihat? Sihat. IR macam mana? Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak atas jemputan. Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kita slot yang kita rasa insya-Allah yang pertama, yang mungkin lepas ni mungkin ada lagi lah slot-slot yang begini kan IR. Mestinya insya-Allah. Allah, okey. So saya setelah saya menjemput IR untuk meneruskan sesi petang ini dan penonton juga tak sabar sebenarnya nak mendengar perkongsian yang sangat-sangat penting ni. Okey, silakan Ustaz IRTS Haji Muhammad Hussaini. Okey, terima kasih banyak Dr. Farida. Okey, boleh nampak skrin ya? Dr. Farida boleh nampak skrin ke? Boleh nampak tu. Jelas. Okey, ni kalau saya move boleh nampak kan? Yes, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengurusi host kita. Okey, Dr. Farida, okey. Yang dihormati lagi dikasihi Dr. Muhammad Khairul Nizam, Zainal Nazri, okey, CEO to M-World, okey, Dr. Rocket, Dr. Madiana, okey, dan juga semua tim dan juga semua pelajar master PhD yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Ta'ala dalam kesempatan hari Khamis petang yang ringkas ni kita dapat berkongsi satu perkara yang sangat penting, iaitu situasi terkini di Palestin, ya, yang mana kita hari-hari mendengar khabar berita bahawa saudara kita, saudara umat Islam di Palestin, hari-hari mereka telah dibom. Bahkan ada satu usaha pada hari ini untuk mengeluarkan rakyat Palestin ini dari Gaza ke Semenanjung Sinai. Jadi perkongsian pada hari ini saya mewakili Sekretariat Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin, GSPP, ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, tolong sebarkan supaya kita mendapat kefahaman yang solid kepada apa yang berlaku di Palestin sekarang. Jadi saya akan mulakan dengan sedikit background, apa sebenarnya agenda, dan juga kita akan membongkar apakah sebenarnya misi dan visi Israel ini, siapakah pemain-pemain yang berada di belakang mereka di dunia, dan apakah sebenarnya plan dan juga cita-cita mereka dengan mengadakan membom dan menjajah Palestin ini, yang mana mereka asalnya adalah pendatang-pendatang Yahudi dari seluruh dunia dan mereka tidak ada tanah, tetapi hari ini mereka memijak tuan tanah, iaitulah umat Islam yang berada di Palestin dan ingin menghapuskan Palestin daripada peta dunia.
Jadi perkongsian pada petang ini saya namakan namakan dengan tajuk Taufan Al-Aqsa ke arah kemenangan dan pembebasan penuh Palestin. Ya. Jadi apa yang kita nak adalah kemenangan dan juga yang kedua kita nak pembebasan penuh Palestin. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, jika kita membaca Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 1, ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang telah diberkati di sekelilingnya, ya. Masjid Al-Aqsa adalah bumi Isra Mi'raj, ya, bumi yang diberkati. Ya, sebab itu pentingnya kita bercakap hari ini. Isu Palestin adalah bukan isu sekadar orang Palestin, tetapi apa yang berlaku di Palestin adalah isu umat Islam, adalah akidah umat Islam. Ya, jadi kita tidak dapat lari daripada membicarakan tentang Palestin. Palestin sentiasa berada dalam hati kita, berada dalam Al-Quran yang kita baca setiap hari, dan ini merupakan ujian kepada seluruh umat Islam. Jadi di manakah Masjid Al-Aqsa? Ya. Ramai yang bertanya, ya. Ini saya nak betulkan dulu, ya. Masjid Al-Aqsa adalah segi empat yang luas, ya. Jadi ada yang kata kubah yang berwarna emas itu, ya, pada zaman Saidina Umar didirikan, ya, Dome of the Rock dia kata, ya, ataupun kubah Al-Saqrah, ya. Itu adalah sebahagian daripada Masjid Al-Aqsa. Dan kalau kita tengok kubah yang berwarna hijau itu adalah sebuah masjid tua, ya, yang dinamakan Masjid Qibli, ya, ataupun Masjid Jumaah, ya. Ia adalah sebahagian daripada Masjid Al-Aqsa, ya. Jadi keseluruhannya ada 5 masjid dalam ni sebenarnya, ya. Adalah keseluruhannya adalah Masjid Al-Aqsa, ya. Dan masjid ini adalah, ya, kiblat pertama umat Islam, okey. Sebelum beralihnya kiblat ke Masjidil Haram, ya, di Mekah, ya. Masjid kedua dibina di dunia, ya, menurut hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, hadis Sahih, ya. Dan masjid ketiga paling agung, ya, tidak ditekankan perjalanan kecuali ketiga masjid, Masjid Haram, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, ya, Masjid Nabawi di Madinah. Dan dari segi gandaan pahala, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi umrah, ya, kita melawati Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, ya, di mana di sana ada pahala 100,000 dan di Masjid Nabawi 1,000, dan solat di Baitul Maqdis, ya, 500 kali. Ini merupakan hadis yang daripada Abu Darda, ya. Syekh Yusuf Al-Qardawi, ya, telah pun berkata bahawa Masjid Al-Aqsa adalah tanah wakaf umat Islam. Ini yang kita kena faham, ya. Jadi bila cakap Masjid Al-Aqsa adalah tanah wakaf umat Islam. Jadi umat Islam, sebab itu hari ini kita tengok umat Islam di serata dunia bangun, tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk mempertahankan kesucian Masjid Al-Aqsa ini, ya. Yang mana Yahudi telah pun, Israel ini jahatnya mereka, 9/10 Yahudi adalah Zionis, ya. Jadi gerakan Zionis ini yang membina negara Israel, mereka sebenarnya cuba meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, di mana mereka telah membina terowong-terowong di bawah tanah dan dengan alasan untuk mencari Haikal Sulaiman, ya. Ini yang kita kena faham, dan sebab itu mereka nak mendirikan Haikal Sulaiman, yang mana yang telah disebutkan dalam banyak hadis-hadis peristiwa akhir zaman ini, di mana Dajjal akan turun, ya. Okey, jadi kita pergi kepada persoalan kepada hari ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, berkenaan dengan kronologi Nakbah ni, iaitu kita tengok dikatakan 1948 berlakunya Nakbah yang pertama, pembunuhan
besar-besaran ya, orang-orang Palestin ini, walaupun asalnya Yahudi ini mereka berada di seluruh dunia dan mereka datang sebagai imigran. Pada hari ini mereka telah membunuh orang-orang Palestin dan akhirnya kita akan tengok nanti ya apakah yang berlaku. Dan dikatakan pada hari ini Taufan Al-Aqsa ini adalah nakbah yang kedua. Dan kita tengok sebenarnya bila Yahudi ni mereka tidak ada negara. Kita tahu daripada zaman Nabi Musa, daripada zaman Nabi Musa lagi, Yahudi ini telah pun diusir ya. Dan mereka bertebaran ke seluruh dunia dan mereka mencari-cari satu tanah. Sebab tu sebenarnya Yahudi ini mereka menggunakan apa yang disebut dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Al-Quran. Mereka mempergunakan agama ini. Konon-kononnya Palestin ini adalah satu tanah, promised land. Ya. Sebenarnya tidak ada dalam kitab-kitab yang mana mengatakan bahawa tanah Palestin ini adalah tanah mereka. Ya. Dan betapa dahsyatnya Yahudi ini, mereka menggunakan agama dan mereka mengambil peristiwa daripada sejarah, iaitu di mana King David ataupun Nabi Daud punya empire iaitu kalau kita tengok di Jerusalem, di sekitar Palestin ini mereka mengatakan seolah-olah tanah ini adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka dan mereka menggunakan kalau kita tengok bendera Israel ini, mereka secara berani menggunakan lambang bangsa asal kepada tanah Palestin, iaitulah bangsa Kan'an. Bangsa Kan'an adalah bangsa asal negeri Palestin itu, dan mereka meletakkan dalam logo mereka seolah-olahnya ini adalah tanah mereka. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dua garis di atas dan bawah itu adalah Sungai Nil dan Sungai Furat. Apakah yang sebenarnya mereka nak buat? Ini kita akan jawab sebentar lagi. Jadi dalam Al-Quran dan surah Al-Ma'idah ayat 78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Jadi orang-orang kafir daripada Bani Israel ini mereka telah dilaknat. Mereka telah dilaknat dalam kitab Zabur dan juga Injil. Melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa. Mereka ni sebenarnya telah dilaknat oleh Nabi mereka sendiri. Oleh Nabi Daud mereka sendiri. Dan dahsyatnya Bani Israel ini, sehingga Allah melaknat mereka dalam Al-Quran melalui lidah Nabi mereka. Mereka telah membunuh Nabi-Nabi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan tengok dalam video hari ini, mereka membunuh kanak-kanak, membunuh orang Palestin ini, sebenarnya tak ada apa. Sedangkan Nabi mereka bunuh, jadi apatah lagi manusia biasa. Itulah dia tuan-tuan dan puan, Bani Israel ini, dahsyat mereka. Yang itu disebabkan mereka mendahaka dan selalu menceroboh. Ini yang disebut dalam Al-Quran lagi, yang kita baca. Jadi memang benarlah ini adalah bangsa Israel, Bani Israel, yang mereka telah melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, sehinggalah Allah Ta'ala mengusir mereka dan mengangkat susu galuh Nabi daripada bangsa Quraisy. Itu yang katakan Nabi Muhammad SAW. Okay. Jadi antara sungai Nil dan Sungai Furat adalah tanah Islam. Tak ada cerita pun sebenarnya Sungai Furat ini adalah sungai Yahudi. Yang di mana di antara kedua-dua sungai itu adalah tanah umat Islam yang penuh dengan keimanan, keberkatan dan kesucian. Bukannya tanah palsu yang dijanjikan oleh orang Yahudi, kata Syekh Dr. Salah Al-Khalidi. Ini yang kita nak faham. Sebab itu seorang aktivis ataupun wartawan, sebenarnya the Jewish state ini dimulakan oleh seorang wartawan, tuan-tuan dan puan. Dia ni wartawan je. Theodor Herzl ini adalah seorang wartawan yang mana dia telah menulis satu buku. Dia menulis buku, tuan-tuan dan puan, The Jewish State, negara Yahudi, sejak daripada 1896 lagi.
Jadi boleh cari buku ni. Yang mana dalam buku ini mereka memberikan proposal, ya. Seolah-olah buku ni merupakan proposal lah kepada orang Yahudi yang berada di satu dunia ni, sama ada nak memilih Palestin ataupun Argentina, ya. Jadi berdasarkan kepada pendapat orang Yahudi, jadi akhirnya mereka mengadakan satu persidangan Zionis antarabangsa yang pertama di Switzerland pada tahun 1897, dan resolusi daripada persidangan ini, ya, yang menghimpunkan hartawan-hartawan, jurutera, doktor, ya, yang menghimpunkan pelbagai intelektual dan sebagainya, orang-orang kaya, banker dan sebagainya. Mereka berkumpul untuk mencari rumah kepada orang-orang Yahudi ini di Palestin, ya. Dan pada tahun 1917, ya, kita tahu dengan melalui keluarga Lord Rothschild ini adalah keluarga Yahudi, ya, yang telah kita kata meluluskan, ya, His Majesty Government, ya, government British ini telah pun meluluskan Palestin sebagai national home for Jewish. Jadi dia akan menggunakan sebarang fasiliti, sebarang undang-undang untuk memastikan bahawa orang Yahudi ini mendapat satu tanah atau tempat untuk mereka berkumpul. Sebab itulah akhirnya tuan-tuan dan puan-puan pada 1917 deklarasi Balfour ini yang sebenarnya yang betul-betul membawa masuk Yahudi ini kita tahu sebenarnya adalah British. Jadi British sebenarnya seperti dia menjajah Malaysia, dia juga telah menjajah Palestin pada tahun 1917. Dan British sendiri adalah bertanggungjawab untuk membawa masuk Yahudi ini, ya. Jadi mereka dah buat satu perancangan 100 tahun yang panjang, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan kalau kita tengok daripada 1920 hingga 1946, ya, kalau kita tengok graf ini, estimated 376,415, ya, daripada Europe telah pun sampai ke Palestin, ya, mengikut survey ini, dan hari ini mereka telah mendominasi tanah-tanah di Palestin, ya. Pada tahun 1948 kita tahu berlakunya penubuhan entiti Haram Israel pada 15 Mei 1948, ya. Dan hari ini genap 75 tahun Nakbah, iaitu penjajahan Israel ke atas Palestin, dan kita tahu apa yang berlaku, ya, pada setiap tahun, ya, Mei 15, ya, Palestinian, ya, orang-orang Palestin akan menandakan ini sebagai satu tarikh, ya, yang di mana berlakunya secara katastrofik, ya, ethnic cleansing, ya, Palestin, ya. Kalau kita tengok peta ni, tuan-tuan dan puan-puan, daripada awal lagi 1917, ya, bayangkan Jewish hanya beberapa mereka hanyalah datang dan disambut dengan baik oleh orang-orang Palestin, ya. Daripada itu mereka merubuhkan negara haram, ya, yang mana adanya Gaza dan juga Tebing Barat, ya. Dan pada hari ini 1967, 1995 akhirnya sedikit demi sedikit, lebih daripada berapa juta, orang Palestin telah pun diasak ke Gaza ataupun Tebing Barat, dan mereka menggunakan undang-undang, ya, seperti Oslo Accord ni, yang mana pada hari ini telah pun ada kawasan ABC ni, nanti kita tengok secara detail. Dan inilah yang berlaku, ya. Dan Israel ini mereka dilengkapi dengan senjata, dengan dana yang tidak putus-putus daripada Amerika dan juga British, ya, daripada Europe, ya. Jadi sebab itu ini merupakan projek mereka, dan mereka akan memastikan bahawa Palestin lenyap daripada peta dunia. Jadi di manakah pelarian Palestin ini? Kalau kita tengok
ada 6 juta pelarian Palestin ini tinggal di 58 kamp yang berada di seluruh Palestin. Mereka tidak mahu meninggalkan negara Palestin ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana ini adalah akidah umat Islam, mereka mewakili kita untuk berjuang untuk membebaskan Palestin ini daripada penjajahan Israel dan juga British sebelumnya. Kalau kita tengok 6 juta ni, ada 2.2 juta di Gaza. Jadi ada banyak 58 ni. Dan ada juga di Syria, ada juga di Lebanon, ada juga di Jordan, dan ini adalah angka-angka ni. Ada banyak camp ni. Di Jordan ada 2.3 juta, Lebanon 0.2, 0.5 di Syria yang berperang tu pun. Jadi Gaza ketika ini merupakan kependudukan yang paling padat sekali. Ada 2.2 juta sebenarnya. Bagaimana pula di tebing barat? Tebing barat kalau kita tengok tadi, ada kawasan yang kita kata bahagikan kepada A, B dan C. Jadi kawasan A ni adalah di bawah Palestinian punya kontrol. Kalau kita tengok kawasan B adalah di bawah joint Israel dan juga Palestinian control, dan kita tengok 60% sebenarnya 60% di tebing barat sebenarnya di bawah Israel punya kontrol. Jadi inilah kita bayangkan bahawa di mana mereka sebenarnya telah pun mengkontrol Masjid Al-Aqsa ini, yang berada di Jerusalem. Dan mereka mengadakan tembok pemisah tebing barat. Begitu juga di Gaza nanti. Setinggi 8 meter, tuan-tuan dan puan. Ni tinggi ni tembok ni yang memisahkan di antara murid-murid dan sekolah. Dia setengah tu terpaksa melintas kepungan-kepungan ini sepanjang 700 km sempadan Palestin. Ini daripada tahun 1967 lagi. Jadi bayangkan daripada 2002 sebenarnya, sepadan ni sepadan 1967. Jadi bayangkan 700 km ni, ini adalah penjara kepungan yang paling besar di dunia. Tidak pernah terbayang oleh kita di zaman yang moden ni adanya kepungan yang sehebat ini. Ini merupakan projek besar, tuan-tuan dan puan. Dan kita tengok di tebing barat ini dengan 8 meter ketinggian 700 km ni merangkumi sempadan 1967 tadi, melibatkan kawasan A, B dan C tadi di sepanjang ini. Jadi apa yang berlaku sekarang kalau yang rakyat Palestin yang berada di tebing barat ini, mereka seolah-olahnya dipush, dipaksa untuk dikeluarkan ke sempadan di belakang ni lah, ke Jordan. Green line. Dan bayangkan tuan-tuan dan puan, daripada orang yang datang ke rumah orang, sekarang ini pendatang itu menjadi berkuasa dan didokong oleh kuasa besar dan akhirnya mengadakan kawalan-kawalan ketat kepada rakyat Palestin. Ini bukan lagi satu misi ataupun visi yang biasa-biasa, tuan-tuan dan puan. Mereka ini, Israel ini, mereka mengkaji hadis-hadis akhir zaman dan mereka tahu sebenarnya di Palestin ini, di sekitar Baitul Maqdis ini akan berlakunya peperangan yang besar dalam Islam, peperangan akhir zaman. Jadi mereka mengadakan kawalan-kawalan ketat kepada rakyat Palestin, pemeriksaan harian di pos-pos tentera Israel. Dan tuan-tuan dan puan boleh tengok, bayangkan hari-hari mereka ini terpaksa melalui jalan seperti ini. Kalau kita lah macam ni, cuba tanya apa yang kita akan buat dengan hari-hari yang macam ini. Dan tapi itulah maksudnya rakyat Palestin ini, walaupun mereka dikawal ketat macam ni, mereka tetap bangun, mereka tetap bangkit dan mereka tetap berjuang. Ini satu-satunya tempat di dunia
yang adanya keadaan yang macam ni, dan rakyat-rakyatnya masih lagi teguh untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa, mempertahankan tanah wakaf umat Islam. Dan kalau kita tengok Israel punya checkpoint ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada lebih kurang 700, okey. 700 checkpoint, ya. 140 checkpoint, 700 road obstacle, ya. Maksudnya kawalan-kawalan di jalan dan juga checkpoint ni, ya. Yang mana kalau mereka nak berada di West Bank, mereka tidak boleh travel ke Gaza, ya, and Jerusalem, ya. Melainkan mereka adanya permit, ya, melalui checkpoint-checkpoint ini. Jadi dikawal ketat sepenuhnya. Dan dikatakan hampir berapa ribu, 2,000, ya. Kalau tengok data sebelum tu lagi, memang ramai rakyat-rakyat Palestin ini, mereka ditangkap setiap hari, ya, tanpa waran, ya. Bukan saja ditangkap, tapi mereka juga dibunuh dengan kejam. Tuan-tuan dan puan, kalau tengok hari ini punya statistik, nanti saya bawakan statistik. Hari ini, setakat hari ini telah pun 10,000 lebih, ya, rakyat Palestin telah pun dibunuh, ya. Jadi bayangkan peperangan, siri-siri peperangan yang berlaku sebelum ini dalam jangka masa 10 ke 20 tahun, 10,000 ini adalah satu angka yang besar. Jadi bayangkan dengan hanya sebulan ini 10,000 rakyat Palestin dibunuh. Jadi PBB juga veto supaya tidak ada gencatan senjata, dan memang Israel mereka tidak mahu gencatan senjata, walaupun Hamas cuba negotiate dan sebagainya, mereka mahu menghapuskan rakyat Palestin. Nanti saya akan ceritakan kenapa peperangan hari ini berbeza dengan peperangan sebelum ini, dan kenapa kita harus bangkit di seluruh dunia pada hari ini, ya. Jadi yang dibunuh ni orang awam, wanita dan juga kanak-kanak, ya. Dahsyatnya. Dan mostly memang kanak-kanak, ya. Itu yang kita tengok dalam video, kanak-kanak tulis nama di tangan, di kaki, ya. Dan pada hari esoknya mereka mati dan mereka syahid, ya. Anak-anak yang sepatutnya bermain anak patung dan sebagainya, seperti anak-anak kita, tetapi mereka bermain syahid. Jadi seorang berlakon syahid, 4 lagi tolong angkat, ya. Dan hari esoknya mereka syahid, insya-Allah. Itu dia, ya. Walaupun kita nampak mereka ini dibunuh dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, percayalah bahawa orang Palestin mereka sanggup mati. Mereka sanggup syahid sebab mereka faham bahawa pahala syahid ini adalah syurga. Antum ahli jannah, ahli syurga, ya. Sebab itu saya katakan bahawa apa yang berlaku di Palestin ini cabaran untuk orang Palestin, tapi cabaran untuk kita juga. Sebab kalau orang Palestin mereka syahid, dapat syurga. Kita yang duduk di sini, kalau kita diam diri, Allah Ta'ala akan tanya di akhirat nanti, apa yang kamu buat untuk Palestin. Pencerobohan Masjid Al-Aqsa, ya, ini pendatang haram ini menceroboh Masjid Al-Aqsa. Kita tengok dalam video ada yang tentera masuk pakai kasut, mereka tidak menghormati Masjid Al-Aqsa, ya. Jadi ada seorang tua tu, nenek tu, dia halau guna tongkat dia, kan. Jadi banyak cerita-cerita yang kita tengok dalam video, kan, ya. Mereka menceroboh Masjid Al-Aqsa, mereka mengawal, ya, keluar dan masuk Masjid Al-Aqsa, ya. Ini tadi, ini Masjid Al-Aqsa tadi. Perobohan rumah rakyat Palestin, ya. Jadi bayangkan rumah tuan rumah kepada tuan rumah ni dirobohkan. Okey, dirobohkan, dirampas, dipaksa roboh, ya. Jadi betapa brutalnya, ya. Jadi sebab tu hari ini kita bukan lagi panggil ini sebagai peperangan. Ini sebenarnya daripada dulu lagi merupakan genocide, ya. Merupakan penghapusan etnik, ya, yang memang sebenarnya didorong oleh sifat yang luar biasa, yang bukan manusia lagi, ya. Sebab tu atas nama kemanusiaan pun memang orang bukan Islam di seluruh dunia, bahkan gereja juga dibom, apatah lagi masjid, ya.
Jadi sangat luar biasa. Penempatan haram baru Zionis. Jadi mereka membangunkan rumah-rumah di atas tanah-tanah rumah-rumah orang Palestin yang telah dirobohkan. Mereka membina rumah-rumah ini, rumah-rumah mewah ini, ya. Dan kita tengok daripada graf ini, ya, bagaimana Jewish ini membina tanah di atas orang Palestin punya tanah, kan. Jadi ada 600,000 hingga 750,000 penempatan haram, ya. Israel, jumlah Israel ini yang membina penempatan haram 250 di West Bank dan juga Jerusalem, ya. Ini memang jenayah antarabangsa. Ini memang satu yang tidak masuk akal. Ini merupakan satu kerja gila, ya. Memang haram di bawah international law. Tetapi kita tengok walaupun benda ini dibawa ke PBB dan sebagainya, kita tahu PBB dan United Nation merupakan rakan-rakan mereka, orang-orang yang sebenarnya support projek Israel ini, ya. Dan begitu juga di semenanjung Gaza. Kalau kita tengok Gaza sebenarnya merupakan satu bandar yang sebenarnya cantik dan indah, ya. Tetapi pada hari ini kita tengok, ya, dengan blok daripada laut dan juga darat, ya, daripada tahun 2007 ini, 2008 telah berlaku beberapa siri peperangan yang membunuh rakyat Palestin, dan population pada hari ini sebenarnya 2.2 juta, ya. Dan tidak sebesar mana pun 365 km ini merupakan satu daerah saja, ya. Dan ini merupakan satu penempatan yang paling padat di dunia. Jadi kalau kita tengok, Israel telah kontrol di laut dan juga mereka membuat kepungan ni, ya, di darat, ya, di Gaza ini, okay. Dan ada North Gaza sini, Gaza City di tengah-tengah, ya, dan sampailah ke Rafah sempadan di antara Palestin dan juga Mesir, ya. Jadi di Rafah ini akhirnya sekarang ini hasil bersama di antara Mesir dan juga Saudi, mereka membina bandar baru di Rafah ini, ya. Konon-kononnya untuk mengeluarkan rakyat Palestin ini ke Rafah, ya, ke bandar baru Rafah. Tetapi rakyat Gaza mereka tidak mahu meninggalkan tanah air mereka, ya. Sebab itu mereka sanggup dibom, mereka sanggup syahid, ya. Dan inilah yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ini adalah pagar kepungan semenanjung Gaza. Kita tengok daripada tahun 2021 ini telah didirikan 6 meter tinggi ini, pagar ini, sepanjang 65 km keliling Gaza. Okay. Jadi bayangkan, tuan-tuan dan puan, ini adalah penjara yang terbesar di dunia, ya. 65 km, okay. 6 meter tinggi dan dalam juga, ya. Jadi sukar juga untuk membuat terowong-terowong, ya, untuk melepasi kepungan ini, ya, walaupun di atas tanah dan juga di bawah tanah. Ini merupakan satu barrier yang baru, ya, kepungan yang baru, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok adanya kepungan di atas dan juga underground wall di bawah tanah, ya. Ada lagi tower lagi, ya, detection dan warning dan sebagainya, ya. Jadi di Gaza, bayangkan daripada tahun 2007 sampai ke 2023, 16 tahun, ya, rakyat Gaza hidup dalam blokade, ya, dalam kepungan ini, ya. Jadi 2.3 million ini, bayangkan beberapa siri peperangan yang telah dilancarkan daripada tahun 2008
Ya, kita tengok 23 hari, 8 hari, 50 hari 2014. 2014 pun tak seramai yang terkorban pada hari ini. Ya. Jadi kalau combine 1 hingga 4 ni 10,000. 2023 ni hanya sebulan 10,000 yang terkorban. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bayangkanlah kalau dia berlarutan sampai ke beberapa bulan, berapa ramai lagi yang akan terkorban. Ya. Jadi kita tengok sini employment rate 45%, food insecure household 64%. Ya, mereka hidup dalam serba kekurangan tetapi mungkin mereka lebih bahagia daripada kita, tuan-tuan dan puan. Ya. Walaupun dibunuh dan sebagainya, mereka sambut syahid. Ya. Kerana mereka percaya dengan janji Allah SWT. Ya. Jadi apa yang berlaku? Ini saya nak masuk cerita apa yang berlaku sehingga Hamas tidak ada pilihan yang lain iaitu melancarkan Taufan Al-Aqsa ini. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam beberapa tahun ketika ini berlakunya normalisasi Israel. Normalisasi ini maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Maksudnya ada negara di sekeliling Israel ini diperang. Contohnya Iraq. Di sana kita tahu berlakunya peperangan US di Iraq. Ya. Kita tahu apa yang berlaku di Syria, peperangan. Tetapi dengan negara-negara yang lain, contohnya Mesir, contohnya Jordan, ya, contohnya Bahrain, Kuwait, ya, Israel menggunakan strategi mengadakan normalisasi, iaitu negara-negara ini walaupun negara-negara Islam, majoritinya umat Islam, tapi mereka menerima Israel sebagai sebuah negara. Yang mana Israel adalah sebuah negara haram. Tetapi diterima untuk cubaan Israel ini memasuki Liga Arab. Jadi sebab itu mereka, kalau kita tengok ni perjanjian Abraham ni yang terbaru, Israel, UAE dengan Bahrain. Ya. Mereka menandatangani perjanjian Abraham ni pada 15 September 2020. Baru lagi, tuan-tuan dan puan. Ya. Dan ini normalisasi yang berlaku. Ya. Dan kita tengok yang terbaru lagi adalah normalisasi di antara Israel dan juga Arab Saudi. Hampir berlaku. Ya. Sehinggalah terjadinya Taufan Al-Aqsa ini, King Salman terpaksa, Muhammad bin Salman terpaksa menangguhkan normalisasi Israel ini. Ya. Dan juga negara-negara lain, contohnya Sudan, contohnya Morocco, antara yang terbaru, mengadakan normalisasi dengan Israel. Dan tidak sahaja di sini, ya, Israel cuba mengadakan normalisasi dengan negara-negara umat Islam yang besar, contohnya Indonesia, contohnya Malaysia, contohnya lagi Pakistan. Ini yang berlaku. Mereka cuba untuk menghalalkan kewujudan Israel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita dedahkan satu perancangan besar mereka. Kalau kita tengok peta bendera Israel tadi, di antara Sungai Nil dan Sungai Furat, di Iraq, sebenarnya hendak didirikan satu yang dinamakan The Greater Israel. Ini yang disebutkan oleh Netanyahu di PBB, The New Middle East. Okay? The New Middle East. Sebab tu baru-baru ni kita tengok Jordan Foreign Ministry dia mengutuklah Greater Israel punya map ni. Dalam kita tengok perhimpunan mereka ini, mereka telah mula menggunakan peta-peta ini. Begitu juga berita-berita yang kita dengar, bagaimana Saudi hampir menandatangani perjanjian dengan Israel ini, normalisasi.
okey, di UN, ya. Ini yang berlaku di PBB, ya. Netanyahu ni dia telah pun menjelaskan kepada PBB bahawa mereka sekarang ini cuba mewujudkan the new Middle East yang akan mengubah geopolitik dunia. Kita tengok yang negara-negara hijau ini, ya, telah pun mengadakan normalisasi dengan Israel. Ya, Iraq telah pun berlakunya perang, ya, dan Syria juga telah hancur, ya. Dan kalau kita tengok peta ni, memang Palestin sudah pun hilang daripada peta dunia, ya. Jadi dahsyatnya mereka ini, ya. Tengok satu video, ungkapan Netanyahu di PBB, ya. A few years ago, I stood here with a red marker to show the curse. A few years ago, I stood here with a red marker to show the curse, a great curse, the curse of a nuclear Iran. But today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change, another pivot of history. But I also believe that we must not give the Palestinians a veto over new peace treaties with Arab states. Sanctions must be snapped back. And above all, Iran must face a credible nuclear threat. Jadi menerima tepukan gemuruh, ya, daripada mereka yang hadir ke PBB, ya, iaitu perancangan mereka adalah, ya, lebih jauh daripada itu, ya. Dengan perancangan Greater Israel Raya itu, mereka ingin mendirikan satu economic corridor yang dinamakan projek IMEC ini, India, Middle East, Europe, ya. Yang mana jalan perdagangan ini akan menghubungkan Asia ke Middle East dan ke Europe, ya. Dan sudah tentu ini adalah jalan perdagangan baru yang akan menandingi Jalan Sutra, ya. Kalau ingat lagi kita belajar dalam sejarah, Jalan Sutra yang menghubungkan China, di atas ni, China ke Pakistan, kemudian ke Turki, ya. Melalui Turki ke Europe, ya. Jadi dahsyat, ya. Jadi mereka mengadakan satu laluan perdagangan ini sebenarnya akan memberikan perubahan kepada geopolitik dan juga menguasai sumber-sumber dan juga ekonomi dunia sebenarnya. Mereka ingin mengubah ekonomi dunia, ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kepada satu pembincangan yang penting, apa sebenarnya yang berlaku di Palestin, ya. Jadi bila kita tengok 15 September 2023 tadi, bila Netanyahu dah bentangkan peta tu di PBB, bila tiadanya lagi peta Palestin pun, ya, dan hijau-hijau itu menunjukkan negara Arab pun sudah pun bersetuju dengan normalisasi Israel ini, maka, ya, Hamas sebagai kerajaan yang dipilih oleh demokrasi rakyat Palestin, rakyat Gaza, mereka tidak ada pilihan yang lain selain melakukan intervention, iaitulah dengan melancarkan Taufan Al-Aqsa ini, ya. Jadi Taufan Al-Aqsa adalah satu intervention kepada usaha-usaha untuk melenyapkan Palestin daripada peta dunia, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tengok apa yang berlaku pada 7 Oktober baru ini, ya.
program-program dalam melancarkan 50 roket dalam masa satu hari. زلزل زلزلة Membebaskan زلزل Palestin. أمناء Ada cara lain إسرائيل yang tuan-tuan dan puan. تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا بركانا قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل إنهم وهن ووهن ما لهم في الحرب عزم هم كبيت العنكبوت حينما يلقاه شهم إنهم وهن ووهن ما لهم في الحرب عزم هم كبيت العنكبوت حينما يلقاه شهم زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا 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 زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل إنهم في القلب شتى ويخافون الممات خلف جدران تواروا جبنهم يهوى الحياة إنهم في القلب شتى ويخافون الممات خلف جدران تواروا جبنهم يهوى الحياة زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا 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 زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل. Jadi tuan-tuan dan puan, Taufan Al-Qassar ni adalah satu intervention dan mereka tidak menyangkakan bahawa Hamas pergi lebih jauh daripada itu dan membuat satu perubahan yang luar jangka. Ya. Jadi serangan mengejut oleh Al-Qassam ini, Hamas ini pada 7 Oktober, mereka kalau tengok dalam video tadi, melancarkan 5,000 peluru pandu. Okay. Dan kita tahu mobilisasi ribuan pejuang Palestin ini melalui jalan darat ataupun laut telah masuk ke dalam wilayah tanah Palestin yang telah dirampas sejauh 40 km. Ya. 40 km dan kita tengok kejayaan Al-Qassam ini, dia telah pun menawan satu pusat risikan Zionis. Ya. Ada pusat risikan di situ dan mereka merampas dokumen-dokumen penting strategi-strategi Zionis ini. Jadi itu merupakan satu benda yang memalukan Zionis sebenarnya, memalukan Netanyahu. Ya. Dan lebih penting daripada itu sebenarnya Al-Qassam ini telah pun membunuh lebih daripada 1,100 tentera elit. Kita tahu di Israel semuanya adalah tentera. Tidak ada orang awam. Mereka yang masuk ke Israel ini syaratnya adalah tentera. Ya. Dan lebih daripada itu Al-Qassam ataupun Hamas telah pun menawan lebih daripada 200 orang tawanan yang mereka bawa kembali masuk ke Gaza. Ya. Jadi itu adalah beberapa benda penting dan bila kita dapat, Hamas dapat dokumen-dokumen risikan ini, 70 ejen telah pun ditangkap. Ya. Yang sebenarnya membagi maklumat kepada Israel daripada dalam Gaza ini telah pun ditangkap. Sebab itu Zionis mereka tidak ada maklumat di manakah kedudukan Hamas, di manakah kedudukan tawanan-tawanan ini, dan akhirnya Zionis ini mereka
bom, mereka bom sebomnya, seteruk-teruknya, di sana dan sini, hospital, sekolah dan sebagainya, dan menuduh di bawah hospital adanya terowong-terowong dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka tidak jumpa Hamas di mana. Yang ketiga, kalau kita tengok, antara faktor kejayaannya adalah Hamas telah pun menyatukan pelbagai kumpulan pejuang Palestin di bawah satu panji. Jadi ada banyak kumpulan-kumpulan perbebasan ini, mereka telah pun bersatu di bawah satu panji. Dan yang kedua, kalau kita tengok video tadi, mereka telah mengadakan persiapan 2 tahun dengan kajian strategi, taktikal, ketenteraan dan juga menggunakan teknologi seperti drone, seperti roket Al-Qassam, roket Ayash, roket Yasin dan sebagainya. Ini merupakan satu yang luar biasa. Jadi 5,000 roket telah dilancarkan hanya dalam tempoh 20 minit berbanding dengan perang-perang sebelum ini. 20 minit 50,000 ni merupakan satu yang mengejut. Serangan darat, serangan laut lagi. Dan menguasai 21 kawasan percubaan Yahudi. Dan sebab itulah dikatakan bahawa fasa yang berlaku ini, Taufan Al-Aqsa ini merupakan satu perubahan besar dan memasuki fasa baru pembebasan Palestin. Dan pada ketika ini, Al-Qassam berada di fasa kemenangan. Sebab ramai yang bercakap tentang kena bom dan sebagainya, tapi kita nak highlightkan pada sini bahawa Hamas pada hari ini berada pada fasa kemenangan. Dan momentum ini harus disuburkan, diteruskan, disupport oleh seluruh rakyat umat Islam di seluruh dunia. Ini kalau kita tengok di sebelah Israel adanya Iron Dome yang memintas roket-roket Hamas. Tetapi kalau kita tengok dalam video baru ini, Iron Dome ini telah pun sama ada dihack ataupun dia telah gagal berfungsi, dan akhirnya senjata makan tuan telah pun jatuh ke Tel Aviv sendiri. Ini adalah kawasan-kawasan yang mana tentera Hamas telah pun masuk dan menguasai pada 10 hari bulan itu. Dan hari ini sebenarnya ada satu senario yang baru. Tentera Israel telah pun cuba masuk, Zionis telah pun cuba masuk di utara Gaza ini. Mereka pecahkan Gaza ini kepada dua, mereka kerat Gaza ini kepada dua, mereka masuk di tengah-tengah dan mereka cuba masuk melalui utara ini. Dan kalau kita tengok dahsyatnya Zionis ini, La'natullah ini, mereka menggunakan strategi bumi hangus. Strategi bumi hangus ini, kalau kita tengok, mereka akan bom lebih daripada 40,000 tan bom yang telah jatuh ke bumi Gaza ini. Lebih hebat daripada 10,000 yang jatuh di Hiroshima. Jadi bayangkan strategi bumi hangus ni maksudnya dia akan bom sampai habis ni. Tumbuhan tak ada, kucing tak ada, semua mati. Ini yang berlaku tuan-tuan dan puan. Bayangkan baru-baru ni kita dengar pengeboman di Kem Jabalia di utara Gaza. Kanak-kanak sedang bermain-main tuan-tuan dan puan. Di flat. Tetapi akhirnya pesawat Israel datang dan bom begitu saja dan mati. Lebih 400 mati. 500 syahid. Jadi subhanallah. Ini merupakan satu genocide, bukan lagi peperangan, yang mana mereka meratakan tanah-tanah ini dan akhirnya memaksa rakyat Gaza ini keluar ke Rafah. Itu yang mereka cuba lakukan sekarang. Kita tengok simulasi bom, pengumuman.
Bayangkan tuan-tuan dan puan. Dahsyat. Jangan dikepung, dibom lagi. Allah. Memang tak ada kesian tuan-tuan dan puan. Sebab dalam Talmud mereka menganggarkan bahawa orang Islam, umat Islam ni hanyalah seperti haiwan, boleh dibunuh. Jadi bayangkan tuan-tuan puan, Gaza yang seindah ini telah pun bertukar menjadi padang jarak padang terkepung. syahid dalam hanya masa 1 bulan, tuan-tuan dan puan. Bayangkan ini adalah adik-beradik kita, kakak kita, abang kita, pakcik kita, ya. Mereka semuanya syahid. Jadi sekarang ini apa yang berlaku, tentera Israel, Zionis sedang cuba masuk dan mereka sebenarnya mendapat tentangan yang hebat daripada Mujahidin, daripada Hamas. Dan kita tahu berlakunya karamah di bumi Palestin ini, kalau kita tengok cerita-cerita yang berlaku, bagaimana hanya seorang tentera menggunakan RPG menembak kereta kebal. Jadi ada satu bisikan di belakang, wahai hamba Allah, tembak. Maka hancur kereta kebal itu, tuan-tuan. Pada hari ini diberitakan telah lebih daripada 100 kereta kebal yang musnah disebabkan oleh serangan Hamas ini, ya. Dan kita dengar juga di video-video yang viral, ya, bahawa tembakan seorang tentera 30 peluru sepatutnya pergi, tetapi tembakan itu hampir 150 peluru belum habis lagi. Jadi ini mengingatkan kita kepada perang Badar di mana 313 lawan 1000 tentera Islam menang, ya. Bi alfi minal malaikati murdifin, Allah Taala telah menurunkan tentera malaikat. Itu juga dalam perang Qadisiyah, 30,000 lawan 120,000, umat Islam menang melawan Parsi. Begitu juga dalam perang Yarmouk, 40,000 lawan 240,000, umat Islam menang. Ini adalah janji Allah SWT dan kita berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada Mujahidin untuk terus, ya, melawan tentera Zionis laknatullah ini. Jadi mereka cuba masuk, Zionis ini cuba masuk daripada utara dan tengah. Tetapi mereka hari ini yang saya baca semalam, tentera Zionis terpaksa berundur 2 km. Dia dah masuk tapi kena kepung, mereka terpaksa berundur 2 km dan ramai tentera Zionis yang mati, ya. Dan ini menandakan bahawa anak-anak kecil yang dididik oleh Syekh Ahmad Yassin pada ketika dahulu 20 tahun lepas, pada hari ini 20 tahun telah pun menjadi seorang mujahid, seorang tentera yang pro, ya, yang pakar dalam peperangan dan akhirnya berjaya menewaskan Zionis ini. Pada 7 Oktober, 1000 tentera Hamas yang masuk ke tanah Palestin yang dijajah, ada 2 syarat, iaitu mereka ni hafal Quran pertama, yang kedua menjaga solat subuh di masjid, tuan-tuan dan puan. 2 syarat ini. Mereka masuk dalam 5-6 orang dalam satu kelompok dan akhirnya berjaya membunuh ramai, menghafal lorong-lorong di mana rumah-rumahnya tentera elit ini. Mereka berjaya membunuh hampir lebih daripada 1,100 tentera elit Israel. Jadi yang hanya pada hari ini adalah tentera simpanan, ya. Sebab tu daripada hari pertama lagi United States telah pun datang, ya. Biden telah pun datang sejak awal lagi, ya, untuk memberikan bantuan dan mengambil alih war room di Israel. Ternyata Netanyahu telah pun kalah, ya. Telah pun kalah dan terpaksa menanggung malu di mana tentera-tenteranya telah pun dibunuh dan juga diculik.
ditawan. Ya. Ini merupakan satu ni, dan baru ini tuan-tuan dan puan, kita dengar dalam minggu lepas Kongres Amerika telah meluluskan 14.5 bilion US dollar untuk membantu Israel ini. Jadi di manakah kepimpinan umat Islam? Ini persoalannya. It's a sight Palestinians say they'll never get used to. In the aftermath of the latest Israeli bombardment, the remnants of what was once someone's home has become a burial ground. Against all odds, some are surviving here. This man, Ahmed, emerged from the rubble, dazed but defiant. This is the bravery of the so-called Israel. They show their might and power against civilians. Babies inside, kids inside. A daily tally no longer captures the rate at which children are dying. Gaza's health ministry says now that needs to be counted in minutes. The Israeli occupation has killed over 4,000 children so far in Gaza, in addition to the injury of 10,000 children. We measured that the Israeli occupation is killing one child every 10 minutes, while injuring two others, which threatens childhood in Gaza. Today, Gaza Strip has become a real cemetery for children and women, whereby 70% of the victims of the assault are women and children. The chorus of diplomats expressing their concern for Gaza grows louder. At a meeting with the Arab League, the UN's High Commissioner for Human Rights said something needs to change urgently. It is really important that a solution is found to end the violence and to get out of this horrible humanitarian and human rights situation for what's happening in Gaza. This is now the daily routine for millions living in Gaza, waking up to smouldering embers, wading through crippled concrete edifices, searching for bodies and burying the dead. It might now have become familiar. It will never be normal. Joel Flynn, DRT World. Okey, jadi setakat 7 Oktober tuan-tuan dan puan, 10,328 telah pun mati, terbunuh, syahid. 4,237 merupakan kanak-kanak, dan kita tengok di Israel 1,400 yang mati, dan 5,600, manakala 25,965 rakyat Palestin yang cedera, dan 8,000 adalah kanak-kanak, hampir 2,000 lagi hilang, dan 1,300 adalah kanak-kanak. Ini di Gaza dan juga di West Bank juga berlaku juga, perentangan-perentangan, dan hampir 164 yang syahid dan 2,100 yang cedera. Bukan itu saja, 270 attack kepada fasiliti-fasiliti kesihatan, yang mana 51% hospital telah pun dimusnahkan, tidak boleh berfungsi, 18 daripada 35 hospital. Mereka juga mengebom ambulan, yang mana minyak adalah very limited, dan klinik juga 51 daripada 72 klinik telah pun tidak berfungsi. Jadi betapa getirnya situasi di Gaza ketika ini. 46% hospital tidak berfungsi, patient, adanya infant dalam incubator, pregnant woman 50,000, dan kita tengok hospital utama di utara Gaza ini, Al-Shifa, Al-Quds, dan ada Indonesian Hospital telah pun terpaksa di-evacuate dan tidak pun berfungsi, disebabkan oleh kegelapan dan kekurangan elektrik. Jadi apa yang berlaku di Gaza setiap jam? 42 bom, masih lagi sehingga ke saat kita bercakap ini, sehingga ke saat pembentangan ini, tuan-tuan dan puan, 42 bom masih lagi dilepaskan untuk menghancurkan Gaza ini. 12 building musnah dalam masa 1 jam.
yang mana 15 orang terbunuh dan 6 adalah kanak-kanak, 36, 5 lagi adalah cedera. Jadi bayangkan berjam-jam yang berlalu ketika kita sedang makan, sedang enak makan, ketika kita sedang berehat dan sebagainya. Mereka di Gaza tidak pernah berehat. Mereka hanya menunggu menang ataupun syahid. Inilah janji yang telah mereka sumpah untuk mempertahankan bumi Palestin ini. Sebab itu kita perlu berada di belakang mereka, menyokong mereka. Saya cuba untuk masuk, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi memang ada banyak analisis daripada ketenteraan yang expert dalam ketenteraan bahawa jika diteruskan memang Israel akan musnah. Kerana Hamas ini tidak boleh dimusnahkan. Kerana dia merupakan idea, dia merupakan kerajaan yang dipilih oleh rakyat Palestin. Dalam peperangan darat sebenarnya Israel akan kalah. Dan ini adalah masanya untuk umat Islam di seluruh dunia bangun untuk berada di belakang rakyat Palestin dan menekan dunia antarabangsa untuk memastikan bahawa pembebasan Palestin sepenuhnya. Bayangkan RPG, tembakan RPG saja boleh memusnahkan kereta kepal yang dibina dengan besi. Ini merupakan ujian kepada mereka yang berada di Palestin dan ujian juga buat kita umat Islam. Adakah kita nak berdiam diri ataupun kita nak berada bersama-sama dengan peperangan ini, membantu dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan ilmu kita, dengan teknologi kita. Hancur, berkecai. Tebal tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini lebih 100 kita kebal telah dihancurkan. Hanya dengan RPG, ini RPG. Ini berlaku keramah di bumi Palestin. Wala'at. Jadi ramai tentera Israel telah pun terus. Sebab itu mereka terpaksa berundur, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu antara orang yang paling didengari pada hari ini adalah Abu Ubaidah. Ini mengingatkan saya kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Merupakan jurucakap bagi Hamas, Brigade Al-Qassam. Mereka akan terus mempertahankan bumi Gaza ini daripada serangan penjajah Israel. Dan pada hari ini ratusan aset Israel telah pemusnah, dan ribuan terbunuh dan cedera. Dan kalau kita tahu perbelanjaan Israel untuk peperangan setiap hari adalah 1.3 bilion US dollar. Jadi ekonomi Israel juga sedang runtuh. Ratusan rakyat mereka melarikan diri, dan sudah tentulah jika umat Islam bangkit pada hari ini bersama-sama dengan rakyat Palestin, maka Palestin ini dapat dibebaskan. Jadi hanya ada dua senario yang akan berlaku. Kalau kita tengok respon-respon negara pro-Zionis, mereka akan memberikan bantuan dan sebagainya. Cuma respon dunia Islam adalah jauh berbeza, walaupun demi beberapa siri perbincangan yang dilakukan, tapi tidak ada resolusi. Melainkan kita nampak bahawa hanya tentera Yaman baru ini, itu Puak Houthi di Yaman itu telah pun melancarkan roket ke
ke Israel. Itu pun dipintas, roket daripada Yaman itu dipintas oleh Arab Saudi, oleh roket Arab Saudi. Jadi bayangkan betapa dahsyatnya apa yang berlaku. Jadi ada dua senario. Pertama, ya, jika Zionis menguasai konflik ini, maka Palestin akan terus lenyap daripada peta dunia dan akan berlakulah Nakbah yang kedua, ataupun Holocaust, ataupun genocide, ataupun penghapusan etnik ini seperti Sabra Shatila, Jenin dan sebagainya, maka habislah. Ya, Masjid Al-Aqsa akan hilang daripada penguasaan kita dan selama-lamanya. Ya. Yang kedua, jika kita memainkan peranan, maka pejuang Palestin akan mampu bertahan, ya. Terutamanya Hamas adalah hero kita, dan jika kita berada di belakang mereka, mereka akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan tanah wakaf umat Islam ini. Jadi apakah peranan kita, tuan-tuan dan puan, sebelum kita habis ini merupakan satu sekolah yang dibina oleh Aman Palestin di Gaza. Pada hari ini menempatkan sehingga pada hari ini masih belum dibom. Okey, alhamdulillah, menempatkan lebih 200 lebih, ya, keluarga yang berlindung di sini. Ya, kita tengok ada bendera Malaysia dan juga bendera Gaza, bendera Palestin di sini. Ya. Pertamanya kita menubuhkan gabungan, ya, sebab untuk buat benda ni memerlukan gabungan daripada pelbagai, ya. Seperti juga Hamas tadi menggabungkan, menyatukan semua pejuang-pejuang yang ada di Palestin. Begitu juga pada hari ini penubuhan gabungan Solidariti Pembebasan Palestin ini menggabungkan semua gerakan-gerakan yang ingin menyumbang kepada Palestin, sehingga hari ini telah pun ada lebih 50 NGO yang bersetuju untuk mengukuhkan fasa baru ini daripada hanya isu-isu kemanusiaan kepada penyertaan strategi ummah untuk terus membebaskan Palestin. Dia merupakan isu akidah, bukan lagi isu kemanusiaan. Yang kedua, kita nak bebaskan Palestin ni pada peta asalnya sebelum 1917. Sebelum daripada British datang, perjanjian Balfour itu. Yang ketiga, kita nak menyatakan sokongan tidak belah bagi kepada penduduk dan pejuang Palestin di Gaza dan tepi barat untuk terus bertahan dan menghalang perancangan Zionis ini. Yang keempat, kita nak mengangkat identiti Hamas sebagai pejuang sebenar, bukannya teroris. Jadi pandai juga Hamas ni, bila dicop sebagai teroris oleh Amerika, dia telah membebaskan 2 orang yang pertama tu kan. Kemudian seorang nenek tu yang memberikan akuan bahawa dia dilayan dengan baik dan sebagainya. Jadi menangkis semua dakwah bahawa teroris Hamas ini merupakan teroris, ya, dan sebagainya. Jadi salurkan bantuan kita, tuan-tuan dan puan, kepada Hamas, kepada Palestin, ya. Apa saja yang kita mampu berikan untuk mereka, ya. Untuk makluman, Aman Palestin kita mempunyai pejabat di Gaza dan bantuan ini disampaikan dari wakil pejabat di Gaza. Okay, ini juga kata-kata daripada Kesatuan Ulama Luar Negara Palestin, Dr. Nawaf Al-Takruri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
يا أهلنا في ماليزيا، ماليزيا البذل والعطاء، ماليزيا الإيمان والتضحية والشراكة في هذا الجهاد المبرور. حياكم الله. أدعوكم يا أهلنا في ماليزيا، وأنتم وإن بعدت المسافة عن الأقصى وعن غزة وعن فلسطين، إلا أنكم في قلوب أهل فلسطين، وفلسطين في قلوب أبناء ماليزيا. فجزاكم الله خيرا على ما تبذلون، وإلى مزيد من العطاء والتضحية والجهاد بأموالكم. لا تسموه تبرعا، لا تسموه صدقة، هذا جهاد بالمال. فجاهدوا وجودوا لكي تكونوا شركاء في هذه المعركة العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فيها عظيم نصره لأمته. عندكم بفضل الله تعالى من المؤسسات والجمعيات التي تسعى على هذا وتبذل وتجتهد، فتواصلوا معها واحرصوا على إيصال هذا العون وهذا الجهاد وهذا الإسهام في جهاد أهلكم في فلسطين أن يصل سريعا. في هذا الإطار ليس للحصر وإنما لذكر ما أعرف، فإن مؤسسة أمان فلسطين مؤسسة عاملة، عرفته منذ 20 عاما، عاملة جادة مجتهدة في هذا الباب، توصل بفضل الله تعالى لأهلنا في فلسطين. فجودوا من خلالها، ولا أحصر بها، جودوا من خلالها ومن خلال المؤسسات الموثوقة التي تعمل في هذا الإطار. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi kita perlu bersolidariti untuk pembebasan Palestin, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Begitu juga Hamas. Ya. Telah mengucapkan terima kasih kepada Aman Palestin dan juga JSPP atas sokongan perjuangan kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. نحن اليوم سعداء برؤية إخواننا من ماليزيا العزيزة في هذه الليلة، يعني نشعر بتضامنهم مع قضيتنا ومع شعبنا، خاصة مؤسسة أمان فلسطين وكذلك حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين. هذا دليل على مصالح أهلنا في ماليزيا والقائمين عليها. نحن نقدر ما يفعلونه منذ سنوات وليس اليوم، وهم في فعل دعمهم لشعبنا وخاصة أهلنا في غزة في ظل إصراره والعدوان عليهم. أي هذا الشيء مقدر يساعد شعبنا على الصمود والتخمين في معاناته، ثم قضية فلسطين في قضية الأمة جميعا، خاصة قلب القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض للتهويد ومحاولات التقسيم والهدم وبناء الهيكل المزعوم. فنحن نقدر هذه الزيارة ونقدر جهودهم خلال السنوات الماضية وهذه الأيام في التضامن مع شعبنا ودعمه وإغاثته وتوفير كل أشكال الإسناد والدعم. نطالبه وندعوه إلى المزيد، له شكرا ثم ندعوه إلى المزيد من ذلك. وتحيات من خلالكم من الشعب الماليزي، ونعزز يعني تقديرنا وثقتنا بكم وبما تفعلونه من أجل فلسطين والقدس والأقصى وإلى غزة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertemuan pada 16 Oktober lepas peperangan dilancarkan, delegasi Aman Palestin dan JSPP bertemu di Qatar. Dan slogan pada ini, sebarkan kemenangan, kita sedang menang dan kita akhiri penjajahan Zionis Lanatullah ini. Jadi ada 6 seruan akhir sekali, tuan-tuan. Pertama, kita angkat isu Palestin ini dalam perspektif projek perjuangan pembebasan yang penuh, okey, yang mutlak. Yang kedua, kita siapkan diri kita, jiwa masyarakat dunia untuk sebuah perjuangan pembebasan Palestin yang pastinya panjang dengan ilmu kita, master PhD. Ya. Yang ketiga, memberikan sokongan penuh kepada rakyat Palestin kekal teguh mempertahankan bumi Al-Aqsa. Okay. Yang keempat, kita bagi tekanan secara kolektif kepada kerajaan, kepada kepimpinan negara serantau, dunia Islam, badan-badan antarabangsa supaya mengembalikan, memihak kepada keadilan dan bertanggungjawab
mengembalikan hak dan kebebasan kepada rakyat Palestin. Yang kelima, kita bentuk satu gerakan massa dengan ceramah-ceramah yang kita berikan hari ini bersama-sama dengan kempen GSPP ini. Dan yang keenam, kita memberikan sokongan semangat harta, tenaga, kepakaran di pelbagai bidang-bidang dengan kapasiti masing-masing untuk pembebasan Palestin. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, saya akhiri dengan hadis arahan Rasulullah ini, man mata, barang siapa mati dan tidak pernah berperang serta tidak pernah berniat dalam dirinya untuk berperang, dia mati dalam satu bentuk kemunafikan. Jadi kalau kita tidak berperang pun, yang kedua itu, barang siapa man jahaza ghazian, barang siapa menyiapkan seseorang untuk berperang di jalan Allah pun, maka dia seolah-olah telah berperang. Dan barang siapa yang menjaga keluarga orang yang berperang, maka dia juga seolah-olah berperang. Jadi kita menginfakkan harta kita, ilmu kita dan sebagainya, seolah-olah kita juga berperang di jalan Allah. Jadi Palestin adalah bumi jihad mengikut hadis At-Tabari, yang mana kata Rasulullah SAW, akan sentiasa wujud satu perkumpulan dari umatku yang akan terus menegakkan kebenaran dan tegas mendepani musuh, tidak memudaratkan perjuangan mereka walau dipinggirkan dan dirintangi kesusahan kecuali sikit, kecuali ujian, sehinggalah datang ketentuan Allah. Mereka akan tetap demikian. Sahabat bertanya, di manakah mereka itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan di sekitarnya. Sama-sama kita sebarkan kemenangan dan akhiri penjajahan. Dan alhamdulillah mentor kita iaitu Dr. Roket juga bersama-sama dengan perjuangan Palestin telah pun menaikkan bendera Palestin bersama dengan Dr. Roket ini di puncak Gunung Kinabalu baru-baru ini, dan mudah-mudahan ianya menjadi simbol satu kemenangan, satu ketinggian, keberkatan yang akan membebaskan seluruhnya bumi Palestin ini, yang mana adanya Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Okay, jadi kita sebarkan juga petition online untuk sama-sama kita sokong. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Dr. Faridah sebagai host. Ada lagi Dr. Faridah? Okay, saya menerima Okey. Ya, Dr. Faridah. So, terima kasih kepada IR atas kata perkongsian orang kata memang sangat tepatlah pada masanya, dan inilah dia yang kita inginkan, maksudnya kesedaran secara total lah, sebab kita pun rakyat Malaysia pun ramai lagi tidak memahami isu Israel Palestin ni, dan alhamdulillah banyak sangat info yang telah diberi. Dan kita pun ada posting di chat petition untuk kita bersama-sama postgraduate untuk kita sign petition untuk menunjukkan sokongan kita sebenarnya terhadap isu Palestin, perjuangan Palestin yang sebenarnya orang kata perjuangan yang kita tidak boleh nak bayangkan kan. Kita di Malaysia ni memang sangat-sangat aman, tenang kan, tapi kita melihat apa yang berlaku sebenarnya dia takkan sama dengan apa yang dirasai oleh rakyat Palestin itu sendiri. Kan? Sebab itu Palestin merupakan ujian buat kita, Dr. Faridah. Betul. Kita sebenarnya kan yang sebenarnya berat tanggungjawab tu berbanding orang yang berada di sana. Sebab mereka kata perjuangan tu macam antara syahid ataupun orang kata memang berjuang sungguh-sungguh kan. Kan mereka orang kata pilihan mereka di depan sana, pilihan tu memang jelas terbukti. Tapi kita kat sini kita banyak perkara sebenarnya kan yang kita orang kata akan ditanya kan, apakah peranan kita?
kan apa yang telah kita sebenarnya kan. Dan sebenarnya apa yang kita buat hari ni bersama-sama dengan TSIR ni pun sebenarnya kita usaha kita kan untuk kita memahami kan. Sekiranya kita tak faham pun kita tak boleh nak kata berperanan kan untuk kata menyebarkan kefahaman kan, sumbangan dan sebagainya kan. So mungkinlah TSIR kita adalah beberapa soalan. Mungkin kita ada beberapa soalan ni. Mungkin itu soalan lah. So masa pun agak mencemburui kita juga sebenarnya ni. Kan? Daripada Umi Nashitah kita kan. Apakah jangkaan muncul Imam Mahdi sebagai penyatuan umat Islam di seluruh dunia? Okey. Soalan yang pertama berkenaan dengan Imam Mahdi ni memang telah pun diriwayatkan dalam hadis akhir zaman dan sebagainya kalau kita mengkaji kitab Fitan dan sebagainya. Cuma ianya merupakan rahsia lah. Kita pun tidak tahu siapakah Imam Mahdi ni walaupun adalah ciri-ciri dia dan sebagainya yang disebutkan dalam hadis. Tapi kita percaya bahawa sebenarnya dengan pembebasan Palestin ni adalah kemuncak ataupun simbolik kepada penyatuan umat Islam di seluruh dunia untuk akhirnya memenangkan Islam ni. Sebab janji Allah Ta'ala adalah Islam akan menang. Akan berlaku peperangan besar di Palestin, di Baitul Maqdis, di sekitarnya. Dan Islam akan menang. Itu janji Allah SWT. Itu telah pun kita tahu dah daripada pembacaan kita dalam Al-Quran, daripada hadis-hadis akhir zaman dan sebagainya. Cuma persoalannya, adakah kita hari ini kita nak bersama-sama dengan perjuangan ini? Kalau kita memilih untuk berdiam diri, maka kita tak dapat apa-apa lah. Tapi kalau kita memilih untuk memberikan tenaga kita, fikiran kita, harta kita, ilmu kita, master PhD ilmu kita, teknologi baru, invention, inovasi baru, maka sudah tentu ini akan mengubah landscape dunia ni. Kalau umat Islam berjaya, umat Islam ke depan bangun, berada di belakang rakyat Palestin, maka kita sebenarnya insyaAllah akan termasuk dalam golongan yang menang. Itu saja, itu Farida. Okey, terima kasih IR. Dan juga soalan seterusnya saya rasa mungkin dalam 4 soalan lah kot. Soalan yang sangat menarik. Bertambah soalan ni. Tak balik kita IR kan yang ada Hafiz tu. Soalan seterusnya, adakah Ismail Haniyeh juga turut sama dalam Al-Qassam? Soalan ni memang power ni. Ya, memang. Sebenarnya ada satu video yang terbaru daripada Ismail Haniyeh. Beliau merupakan Ketua Biro Politik Hamas. Ismail Haniyeh ni merupakan Ketua Biro Politik Hamas. Dan kita tahu kepimpinan Hamas ini, macam kalau masyarakat tadi, di Qatar kan. Jadi mereka ni ada di luar. Begitu juga Ismail Haniyeh dan sebagainya. Kita tahu beliau juga terlibat dan sebenarnya ada satu video yang saya tak masukkan dalam slide mengenai ucapan dia baru-baru ni. Saya ingat dalam 2 minggu yang lepas berkenaan satu video yang viral yang mana dia telah menyeru kepimpinan umat Islam dan juga kepimpinan umat Islam di seluruh dunia untuk bersama-sama menyertai Hamas dalam peperangan ini. Itu yang tadi saya ambil daripada kata-kata dia itulah. Dia menyeru, dia kata mereka mujahidin sekarang ini mereka hanya menggunakan 1 daripada 1000 kekuatan yang ada. Maknanya kalau kita tengok pertemuan Zionis belum masuk tu, tembak 100 kereta kebal musnah tu, itu hanya merupakan baru mungkin 1 daripada 1000 kekuatan. Maknanya mujahidin ni dia dah prepare lama dah. Ini merupakan masa dia. Kalau mereka tak buat intervention ni, maka Palestin lenyap terus daripada peta dunia. Jadi itu seruan dia dan dia kata mereka berada dalam keadaan yang baik dan tidak perlu risau. Umat Islam hanya perlu berada di belakang mereka. Mereka mewakili umat Islam di satu dunia, lawan dengan Zionis ni. Jadi sebab tu hadis Rasulullah tadi,
Kalau kita tak mampu berperang, kita bantu mereka yang berperang. Okey, kita seolah-olah kita juga berperang. Ya. Jadi jawapan dia adalah Ismail Haniah memang terlibatlah sebagai kepimpinan Hamas. Okey, baik. Untuk yang soalan seterusnya, okey. Dalam keadaan yang gawat sekarang, okey, daripada Puan Aniza, dalam keadaan yang gawat sekarang, bagaimana bantuan yang kita beri ni dapat sampai ke Palestin secepat mungkin? Okey. Jadi sebab tu tadi saya dah tunjukkan beberapa projek Aman Palestin tadi, dan projek Palestin ni dia bukan macam projek banjir tau. Kita kutip derma, lepas tu kita hantar habis. Kita collect 50,000, kita hantar 50,000 habis, kan? Tapi projek Palestin ni merupakan pembebasan Palestin ni merupakan satu projek long term, ya. Sebab tu kalau kita tengok tadi, kita telah membina institusi-institusi, kita bina sekolah, kita bina pejabat di sana, ya. Jadi dengan situlah maksudnya wang-wang yang diberikan oleh rakyat Malaysia ini dapat nampak terus kepada ni, dan memang ada saluran-saluran tertentulah. Sebab tu kalau Aman Palestin memang kita ada pejabat di sana, dan kita direct lah kepada rakyat-rakyat di sana dan juga Hamas. Okey. Okey. Baik, TSIR. Okey, kita mungkin kita dah habislah untuk soalan-soalan yang daripada dah habis dah. Mungkin yang tadi bukan soalan lah sebenarnya kan. Dia berkenaan tentang kalau kita melihat media kan sekarang, kita melihat macam orang kata banyak ditunjukkan tentang penderitaan kan penduduk di Palestin, tapi kita tak tahu, tak diberitahu tentang bagaimana penyerangan Hamas dan sebagainya kan. Ya. Kita soalannya memang Palestin itulah yang menjadi mangsa yang orang kata nampak kekalahannya begitu kan. Tapi kan sebenarnya KIR, kalau ikutkan peperangan sebelum ni pun banyak, sebenarnya saya tak tahu berapa banyak peperangan yang berlaku. Sebenarnya kebanyakan memang Palestin menang. Betul tak IR? Mungkin boleh komen sikit lah berkenaan perkara ni. Okey, dia sebenarnya macam ni. Saya nak bawa satu nilai sebelum kita habis ni. Sebenarnya Yahudi ni dia sebenarnya dia takut satu benda, dia takut sumpah laknat ke-8. Apa dia sumpah laknat ke-8 ni kan? Kan Dr. Farida kan? Okey. Sumpah laknat ke-8 ni dalam mana-mana kerajaan Yahudi, mereka hanya akan dapat bertahan selama 80 tahun saja. Ya. Ini kita tengok dalam kerajaan Yahudi sebelum ini. Sebab tu Syekh Ahmad Yassin dia telah membuat perkiraan ini. Dia kata 40 tahun yang pertama merupakan satu orang kata inilah berlakunya Nakbah dan sebagainya kan. 40 tahun yang kedua adalah intifada, mereka telah pembangun. Dan sekarang ni masuk kepada fasa 40 tahun yang ketiga yang mana akan berlaku pembebasan Palestin, dan secara kalau kita tengok video yang viral tu, video Syekh Ahmad Yassin tu, dia kata secara tepatnya pada tahun 2027. Sebab tu Yahudi ni diorang takut sangat sekarang ni. Sebab Taufan Al-Aqsa yang berlaku ni memang berbeza dengan peperangan sebelum ni. Tadi saya dah senaraikan beberapa peperangan kan, ada daripada kalau Gaza sahajalah daripada tahun 2007. Tapi kalau Palestin keseluruhannya daripada 1917 lah. 1948 dia tubuh negara Arab, 1967 perang lagi kan. Itu sampailah sekarang. Jadi generasi telah pun berubah. Begitu juga generasi tentera Israel. Ya, mereka yang datang dulu semangat-semangat sekarang ni adalah generasi muda yang sebenarnya dah kurang dah iman dia kepada penubuhan negara Yahudi ni, dah ramai yang lari pun. Ya, bila dibom baru-baru ni, bila Iron Dome pun dah habis semua ni. Jadi mereka lari, ya, mereka lari dan itulah bila kita tengok kekuatan tentera Hamas ni berjaya menghapuskan kereta kebal dan sebagainya, kita yakinlah bahawa ini adalah masanya untuk membebaskan Palestin ini. Jadi sebab tu kita kena yakin bahawa benda ni akan berlaku, dan kerajaan Yahudi sekarang ni 75 tahun, so lebih kurang lah tu masa dia lagi 4-5 tahun dia akan jatuh.
Sekarang ni tahun 2023 kan, 4-5 tahun 2027 lah. Jadi kalau betul ramalan Syekh Ahmad Yassin tu, kan, kerajaan Yahudi akan jatuh. Israel ni akan lenyap. Cuma kita kena berada dengan pihak yang akan Hamas ni lah sebagai hero kita untuk membebaskan Palestin ini, dan insyaAllah kita akan dapat pahala. Walaupun kita berada di sini, kita akan dapat pahala seperti orang berperang dan juga mati syahid. Wallahu'alam. Allah, subhanallah, kan. Kita seeking for pahala tu sebenarnya seeking for kebaikan, seeking for justice sebenarnya kita boleh dapatkan kan dengan cara kita di sini. Kan kalau kita sendiri pun kalau kita disuruh berperang di Palestin pun kita pun tak tahulah, mungkin kita pun takut kita lari pula. Kita lari sebenarnya kan. Sebab perjalanan mereka memang berakar umbi kan, daripada ulama-ulama yang sebelum ini yang memberi kefahaman yang sangat jelas lah kenapa perlu sangat sebenarnya untuk mereka kita menegakkan ataupun mempertahankan negara Palestin ni. Alright, so insyaAllah terima kasih kepada IR. Okay, mungkin terima kasih banyak Dr. Farida jemput. Terima kasih banyak Ustaz kita kan, kan memang banyak lah, sangat-sangat syukur kan. Kita semua ni sini pun Ustaz lah Ustaz pula kat sini kan. Kan semua Ustaz pun kan, cuma kata jelah orang kata IR ni kat sini kita nampak dia punya kepakaran nuklear, tu penting tu IR. InsyaAllah jugalah IR segera untuk habiskan PhD tu kan. Double triple degree tu. Subhanallah. Ya betul. Kepada Puan Fauzani kan, kita perlu pertingkatkan ibadah kita kan, dan kita jangan lupa lah ibadah kita ni bukan hanya semata-mata kita solat, tapi kita belajar dalam kehidupan kita kan, melaksanakan tanggungjawab itu semua ibadah kita sebenarnya. Okey, insyaAllah kita nak minta tim lah untuk tayangkan kita punya poster mana kita juga Tuan Amol, Dr. Rocket kita melancarkan tabung untuk sumbangan lah kepada rakyat Palestin. Okay, tabung kecemasan, okay, untuk kita sama-sama lah orang kata menyumbang dengan orang kata semangat yang kita ada. Kan, so kalau hari ni kita boleh orang kata spend duit kita dengan macam-macam, apa kata kalau hari ini kita menyumbang kan, ada bahagian daripada rezeki yang kita dapat hari ni untuk kita menyumbang dalam tabung sumbangan kita. Yang Dr. Raket lancarkan, mungkin tim ada poster untuk kita share lah kepada umum. Okay, dan juga sebenarnya saya baru ada post lah di ruangan chat tentang petition kita menunjukkan sumbangan. Kita nak petition kita ni dia melibatkan lebih daripada 50,000 pelajar postgraduate untuk menunjukkan sokongan kita, solidariti kita terhadap Palestin sebenarnya. Kan, link petition. Okay, tadi pun Ustaz IR pun dah share kan dalam slide beliau. Okay, so share kan untuk kita sama-sama meningkatkan lagi orang yang akan ataupun postgraduate sendiri yang akan join petition kita, menunjukkan kita punya awareness ataupun semangat kita dalam perjuangan kata Palestin ni sebenarnya. Okay. Okay, tak ada tim poster tak apa, nanti boleh bagi link. Saya rasa link tu telah pun di-share di ruangan chat. Okay, boleh teruskan sharekan juga. Okay, dan insyaAllah IR mungkin kita nak jemput IR sendirilah sebenarnya untuk kita membacakan doa, okay, nazilah khusus untuk rakyat Palestin sebagai penutuplah kita untuk sesi pada hari ini. Silakan. Okay, sebelum berakhir juga bagi mereka yang nak mengikuti perkembangan Palestin boleh ke Telegram Hadis Palestin. Jadi sana dah ada lebih kurang dekat 100,000 juga yang mengikuti perkembangan setiap minit. Setiap memang rajin diorang post perkembangan terkini di Palestin. Jadi dengan cara itu juga kita up to date lah dengan apa yang berlaku di Palestin ya. Jadi kita sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa a'udzubika min syururihim. Allahumma baddi' syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum
وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانsurna alaihim. Jadi sama-sama kita doakan supaya Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada umat Islam dan insyaAllah Palestin ini dapat dibebaskan sepenuhnya. Terima kasih kepada Dr. Faridah, kepada Dr. Roket, kepada Dr. Khairul Nizam, Dr. Ma dan tim yang menjemput. Mudah-mudahan ini juga menjadi pahala saham kita ya, untuk kita bersama-sama dengan mereka yang syuhada ya, ahli jannah dan juga syurga tertinggi tanpa hisab. Itu saja Dr. Faridah. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Ustaz TSIR kita. InsyaAllah semoga usaha kita lah pada hari ini dipandang oleh Allah dan kita lebih faham apa yang berlaku dan kita lebih orang kata membangkitkan semangat perjuangan kita dan kita jelas apa yang kita perlu lakukan, okay, insyaAllah untuk diri kita dan juga anak-anak dan seluruh ahli keluarga lah. So kita minta kepada anda semua untuk sharekan live ini untuk kita sebarkan lebih banyak kebaikan, lebih banyak info, lebih banyak perjuangan yang orang kata bukan perjuangan yang biasa-biasa, perjuangan yang sebenarnya perjuangan untuk kita sebenarnya. Kan? Untuk kita, bukannya untuk rakyat Palestin sebenarnya. Okay? Dengan itu saya nak mengucap ribuan terima kasih kepada IR lah kerana kesudian untuk bersama dengan kita. Dan mungkin ada aktiviti yang kita boleh buat juga selepas ini untuk kita terus menunjukkan solidariti kita kepada perjuangan Palestin ini sendiri, insyaAllah. Okay? Semoga dimudahkan segala urusan. Okay, terima kasih kepada IR atas masa yang diberikan. Okay, semoga Allah berkati, Allah bantulah lebih banyak lagi. Okay, untuk kita dan khususnya kepada masyarakat Palestin. Okay, so terima kasih IR dan juga terima kasih semua yang bersama-sama dengan kita live okay, pada petang ini. Okay, itu saja. Okay, sekian. Okay, terima kasih kepada tim dan ribuan juta terima kasih kepada guru kita lah, Dr. Khairul Nizam dengan Dr. Mardiana, CEO Tok Amwal, kata atas initiate yang telah dilakukan. Ini semua adalah daripada mereka sebenarnya. Saya just orang kata melaksanakan apa yang telah kita rancang, insyaAllah. Okey, itu saja. Okey, selamat berehat. Okey, selamat pulang kerja dan mungkin selamat menyantuni ahli keluarga dan juga mungkin ada kata selepas ni bekerja pula kan, sama bekerja, insyaAllah kita doakan yang terbaik. Okey, sekian saja daripada saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, ladies and gentlemen,